Jadi rahmat dan sejahtera atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dia. Yang dibangkitkan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkit, yang diutuskan sebagai rasul dengan terang mukjizat yang terang dan nyata. Mukjizat mana ni? Yang mengalahi akan seterunya. Jadi seteru ni bakit bohong apabila rasul cerita bahawa aku ni dilantik di rasul. Jadi kalau seterunya bakit bohong. Kalau membetul rasul, mana mukjizatmu? Kemudian berlakulah mukjizat, maka musuh pun jadi kalah lah. Tapi walaupun mukjizat tu depan mata, terbelah bulan tu depan mata, mereka pula yang minta, dia kata sihir. Sebab apa? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaha orang kafir Mekah ni kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ni jenis belajar ilmu sihir, orang tahulah. Orang belajar ilmu sihir ni siapa? Kemudian apa sihir dengan mukjizat ni tak sama. Sihir ni dia jenis jelas tak jelas je sihir ni. Mukjizat ni terang nyata, bulan tu terbelah sungguh-sungguh. Terang nyata. Tak mungkin benda ni benda sihir. Sebab sihir lain, mukjizat lain. Sebab itulah tukang sihir Fir'aun apabila tengok mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tukang sihir Fir'aun serendah lalu dah. Sebab apa? Dia belajar ilmu sihir. Dia tahu sihir itu setara mana. Ni sihir orang ni sihir baru. Ni sihir ni pertengahan. Hak ni memang sihir hak pakar. Dia tahu. Sebab dia belajar benda ni. Ada pun apabila Nabi Musa waktu keluar mukjizat, dia pun tahu ni bukan. Ni bukan belajar. Ni kuasa lain, Mana tukang sihir dia tahu bahawa ni bukan sihir. Sebab tu tukang sihir Fir'aun Iskandar beriman Nabi Musa AS. Sebab memang bukan ilmu sihir ada. Tiba-tiba nak turun Nabi SAW ni sihir pula. Sebab apa? Sebab dia tak mau terima. Maknanya di antara hikmah besar, Nabi di Mekah ratus-ratus orang je masuk Islam. Hijrah ke Madinah puluh-puluh ribu masuk Islam. Mekah ratus-ratus, 13 tahun pula bukan sekejap. Madinah 10 tahun je. Walah siapa yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang Mekah hok kenal jak kecil lagi. Nabi jak kecil lagi tak pernah buat salah. Faham tak? Daripada kecil tak pernah buat salah. Terpelihara daripada kecil. Sebab Nabi Rasul ni maksum start daripada kecil. Bukan maksum selepas dia Rasul saja. Nabi Rasul maksum. Nabi Rasul maksum ni bukan selepas dilantik ni Nabi Rasul, bukan. Maksum daripada awal. Sebab kalau awal tu dia tak maksum, ada buat salah-salah, lepas jadi rasul, dia itu perangai, akan timbul ungkitan. Lah. Sekarang rasul nak dakwah pada orang, nak suruh orang ikut dia. Dulu perangai dia balas mana? Sebab kita juga perangai dia ni. Jadi ungkitan. Sebab tu rasul ni maksum daripada awal. Nabi SAW nak cerita bab kesalahan tak ada daripada kecil. Bahkan masyhur di Nabi ni banyak benda pelik-pelik. Hak cerita benda pelik di Nabi SAW ni bukan cerita kemudian. Orang Mekah tahu dah cerita Nabi ni pelik. Daripada kecil lagi banyak berlaku benda pelik hak di Nabi kita ni. Ada. Makna Nabi kita ni orang yang luar biasa. Lepas tu keturunan pula, keturunan mulia. Keturunan apa panggil orang yang terkemuka, bukan keturunan orang bawah-bawah. Tak. Kemudian mak ayah orang mulia, tok nenek orang mulia, tak ada orang kacak-kacak. Bukan kata mak ayah dia tu orang perangai tak baik, tok kita tak ada orang perangai tak baik dah.
Mana apa? Keturunan mulia yang ada kedudukan, yang ada akhlak yang mulia. Mana kalau kira akal go, orang Mekah tu pakai Islam Melaka lah jadinya. Sebab tak ada dah Al-Amin. Digelar Nabi kita Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Tapi nak ceritanya, taufik hidayah milik Allah, bukan milik Rasul. Jadi kalau kita sekarang nak menyampaikan agama, orang tak apa nak terima, orang tak apa nak ikut, pelik apa? Kita bukan baik sangat. Kita bukan baik sangat. Bukan kata sebelum dulu tu tak baik, lepas ada ilmu pun bukan baik sangat. Pelik apa tak mengikut? Nabi baik maksum daripada budak lagi pun tak mengikut, molek-molek ada. Orang Madinah pula dah boleh terima molek-molek ada orang Madinah. Gitu ya, sunnatullah dah gitu. Dia biasa kalau kampung dia tak jadi, kalau luar baru jadi. Abang apa? Tok Bomo kampung. Dah, Tok Bomo kampung lah orang panggil. Tak jadi Tok Bomo kampung, dia kata Tok Bomo luar dia kata. Dia tu Tok Bomo kampung tak jadi. Yelah kadang-kadang Tok Bomo kampung tu, orang kampung tak tahu pun dia ni. Orang luar jauh jelak mari. Dia Tok Bomo, orang kampung dia pulau. Bila dia Tok Bomo? Orang mari daripada negeri luar mari. Dia tu kampung tak tahu bukan apa Tok Bomo. Tu kampung. Itulah dia orang luar juga waktunya. Mukjizat tu depan mata. Mana seteru tak boleh kata apa dah. Tak ambil terima. Siapa tu? Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kawan-kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tak ambil terima. Sebab apa? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita orang kemudian apabila dicerita mukjizat Nabi tu, kita percaya macamlah depan kita dah berlakunya. Itu taufik hidayah milik Allah. Kalau kita patut terbelah bulan, tahyul terbelah bulan, tapi kita boleh percaya yakin akan mukjizat Nabi terbelah bulan walaupun tak berlaku depan kita. Macam berlaku depan kita. Itu 1400 tahun dulu tu. Jadi dibangkitkan dengan mukjizat ni yang mengalahi akan seterunya. Kerana dia dibangkitkan akan didengar terang mukjizat ni kerana mengkuat akan risalahnya, akan dakwaan dia sebagai rasul, dan membenarkan petunjuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak di situ tu betul. Sekarang ni apabila Allah Ta'ala kurniakan mukjizat, ini dalil bahawa Nabi kita ni orang benar. Mukjizat tak ada Tuhan kata pun benar Nabi kita ni. Mukjizat ni menepati Tuhan kata sadaqa abdi, benarlah hamba aku ni. Benar hamba aku atas dakwaan dia. Sebab apa benar? Ni aku mukjizat Jadi mukjizat ni lah yang membenarkan petunjuknya. Walau mukjizat ni tak ada bunyi suara. Benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dakwaan dia sebagai rasul, tak ada bunyi suara. Tapi mukjizat tu menepati seolah Tuhan kata benar. Sadaqa abdi ni ala ma yuballighu anni tu. Benar hamba aku ni atas hak dia sampaikan daripada aku. Menepati gitu, bukan Tuhan, bukan bunyi suara gitu. Jadi mukjizat ni membenarkan hak Nabi bawa. Nak mengkuatkan kerasulan, nak benar hak Nabi bawa. Ini mukjizat, benda yang mencari adat yang berlaku kepada seorang rasul selepas dilantik menjadi rasul. Itu mukjizat, benda yang mencari adat yang berlaku di rasul selepas dilantik menjadi rasul. Nabi kita umur 40 tahun. Hak berlaku lepas itu dipanggil mukjizat. Yang berlaku sebelum umur 40 tak panggil mukjizat. Benda yang mencari adat juga
ginega ke Syam, pergi balik awan turut tak kena panah Nabi. Itu pun benda yang mencari adat, benda yang tak berlaku sok-sok biasanya. Dia panggil mukjizat? Dia tak panggil mukjizat, dia panggil irhas. Irhas, alif ra ha alif sad, irhas. Irhas ni apa makna tak tahulah, persediaan gitulah. Maknanya bila Nabi kita umur 40 mengaku aku dilantik menjadi rasul. Oh patut pun banyak berlaku benda pelik tu. Kena-kena nak jadi rasul. Ha tu irhas. Panggil apa? Cadang. Persediaan ke apa? Jadi sekarang ni di rasul Nabi kita ni banyak benda pelik sebelum umur 40. Tapi tak panggil mukjizat. Sebab mukjizat ni benda pelik yang berlaku di rasul selepas dibangkit menjadi rasul. Kena faham tu. Ada pun awal ikut tu tak rasul lagi masa tu Nabi kita. Kita panggil mukjizat, bukan mukjizat. Masa tu tak ada rasul lagi. Tu dia panggil irhas. Benda yang mencari adat yang berlaku kepada orang yang soleh, itu dia panggil karamah. Kita panggil tok keramat. Lepas tu lama-lama kuih keramat. Kuih keramat tu lah. Bukan, roti keramat. Roti panggil tu dah. Kuih ke roti? Kayu. Allah, kayu. Oh, makan kayu orang kita ni. Kayu keramat. Kayu keramat. Apa keramat? Kenyang. Dah lah kenyang kau. Kayu keramat. Kita biasa sebut tok keramat. Dia karamah ni benda pelik yang berlaku di orang yang soleh. Siapa orang soleh ni? Orang yang menunaikan tuntutan agama sepenuhnya, zahir dan batin. Ini orang soleh. Tapi kalulah dia belajar pun tidak, tiba-tiba mari insah dia beramal seorang, itu bukan soleh. Sebab soleh ni orang yang menunaikan sekalian tuntutan kewajipan zahir dan batin, dan dia beramal tuntutan kewajipan ni sepanjang masa tu orang soleh. Lepas tu Tuhan beri benda pelik, dia panggil karamah. Ada pun kalau dia beramal, belajar dok apa dok, beramal mengatik lama-lama, dia berlaku benda pelik. Dia panggil apa tu? Dia panggil istidraj. Istidraj ni orang panggil Tuhan nak permul. Mana apa permul? Dah mu beramal mengaji dok, mu ni pasti derhaka kerana tak belajar tak apa. Tapi mu beramal tujuanmu nak dapat benda pelik. Tuhan pun beri berlaku benda pelik. Bukan ilmu sihir, bukan ilmu jin. Tuhan berlaku benda pelik, biar dia berasa dia ni betul, orang ikut dia pun berasa betul, walau dia sesat, maka sampai masa mati rembah neraka. Itu dia panggil istidraj. Beri pada sesat ni, sampai masa mati neraka. Itu istidraj. Beri sebagai upang. Ambil, dah mu nak sangat, ambil. Belajar dok apa dok, beramal tak ikut ilmu. Dah mu nak benda pelik, ambil ke benda pelik. Orang mari rumah dia tahu penyakit orang, dia tahu masalah orang, dia tahu tujuan mari, dia tahu tengah jalan saat ni kena gapa-gapa. Hak mari dok, dia tahu tok keramat dah dia ni. Jangan cepat. Mungkin karamah, mungkin istidraj, mungkin ilmu sihir, kan dia bersahabat dengan jin. Mungkin belaka. Sebab benda pelik ni ada istidraj, ada sihir, ada syu'uzah. Syu'uzah ni silap mata. Syu'uzah ni dia macam duk main burung merpati tu lah, tak ada burung lain dah. Selit-selit tu baik burung merpati, selit-selit tu baik burung merpati. Burung lain pun tak ada. Sebab burung merpati tau. Burung tu dia boleh apa ni? Dia boleh perkemahkan tubuh dia. Cepat ambil burung lain kok, burung merpati sokmo. Sebab apa? Sebab dia hanya panggil apa? Su'uzah ni dia hanya silap mata. Pelik juga tapi waktu silap mata. Dia panggil su'uzah, sihir, istidraj. Istidraj ni bukan ilmu sihir. Faham tak? Sebab tu kita
berlaku benda pelik bukan pengiktibaran. Pengiktibaran kitanya amal dia Quran hadis ke tidak, itu je. Jalan dia tu Quran hadis ke tidak, jalan dia tu Quran hadis ke tidak, akidah Quran hadis ke tidak, amalan zahir Quran hadis ke tidak, amalan hati tasawuf Quran hadis ke tidak. Nak tahu Quran hadis ke tidak, balik pada ilmu terlebih dahulu. Ada kita je. Sebab itulah Abu Yazid Al-Bustami, Sultanul Arifin, raja kepada aulia-aulia ilah. Orang royak ke sultan kepada Abu Yazid Al-Bustami, ya Syekh, ada sianu dia boleh berjalan atas udara. Mencari adab ni. Abu Yazid mengatakan tidak pelik. Sebab apa? Burung sentiasa terbang atas udara. Pelik apa? Ya Syekh, ada sianu berjalan atas air. Tak pelik. Ikan sepanjang masa hidup dalam air. Ya Syekh, dia kata ada sianu tu pergi pada satu tempat yang jauh, satu langkah saja. Tak pelik. Iblis timur ke barat sekelip mata saja. Faham tak? Bukan menafikan hak kurniaan Tuhan, tapi nak ceritanya pengiktibaran kita bukan berlaku benda pelik. Pengiktibaran kitanya Quran hadis. Itu pengiktibaran kitanya. Sebab benda pelik tidak semestinya karamah. Dia benda pelik ada 8. 4 hak sebenar, 4 hak sesat. Hak sebenarnya mukjizat Rasul, irhas di Rasul menjadi Rasul, karamah berlaku di orang yang soleh. Satu lagi dia panggil ma'unah, pertolongan Allah kepada orang biasa-biasa, bukan orang soleh mana dia, tapi dalam keadaan tertentu tu dia tersepiknya, dia hati dia tak ada dah, Allah je tikening, tak ada orang lain boleh tolong dah. Contoh dia punyalah kapal dia kena angin kuat, memang kapal dia tergelar dah ni dengan angin, tak ada dah, maka hati dia ketika tu sebenarnya sepenuhnya hanya Allah je. Tiba-tiba angin berhenti, kapal ditiup sampai tepi. Dia panggil apa tu? Benda yang mencari adab. Dah dia tu orang soleh ke tak? Orang biasa-biasa sahaja, bukan orang yang soleh, maka dia panggil ma'unah, pertolongan Allah kepada orang seumpama ni. Pelik jugalah. Ma'unah dia panggil, bukan ma'unah Bukit Sauk. Tahu tak ma'unah Bukit Sauk? Tu ma'unah lain kat tu. Tu hak pak sebenar. Pak hak karut, istidraj, sihir, su'uzah, silap mata. Satu lagi dipanggil ihanah. Ihanah ni Tuhan nak perhina. Macam Musailamatul Kazzab, dia mengaku dia Rasul, maka puak dia pun, mana mukjizat kamu Musailamatul Kazzab? Dia pun ada orang tu buta mata sebelah lagi terang, dia pun embuh nak jadi mata buta tu celek, dia embuh je, hak celek tu buta, jadi dua-dua jadi buta. Tak panggil pelik tu, tapi nak menghina dia. Airnya kurang. Jadi dia pun marilah, maksud air banyak, dia pun ludah, air jadi kering kontang. Pelik ke tak? Mencari adab, tapi nak menghina, dia panggil ihanah. Ini 8 perkara benda pelik. Mukjizat, irhas, karamah, ma'unah. Ini yang sebenar. Kita jangan mudah terpedaya. Kalau tak percaya saya wali, mari jumpa saya boleh tunjuk karamah saya. Itu bukan. Itu bukan. Itu di mainan pula. Kan? Ni jadi cerita ni. Dah dalam perjalanan apa berlaku dia tahu belaka. Dalam perjalanan apa berlaku dia tahu belaka. Kalau dalam perjalanan apa berlaku tahu belaka, hak di rumah tadi, hak di rumah sebelum jalan lelaki bini tu boleh tahu juga tu berlaku. Takut pula dia nak muridnya. Dah anak murid pergi, guru dia boleh cerita perjalanan mungkin gitu gini. Hak perjalanan, hak di rumah. Hak di rumah kena di rumah sebelum jalan sana. Jadi anak murid dia takut pula dah, bahaya orang ni. Tahu pas rumah bahaya ni. Sebab apa dia nak cerita? Dia nak angkat diri. Aku ni ada aku wali. Sebab tu aku tahu benda pelik. Dia aulia semua dia takkan cerita. Itu semua rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi karamah, kemuliaan, bukan kebanggaan, bukan untuk cari kemasyhuran. Tapi orang kitanya kalau bunyi pelik je, keramat je ke, mulut masing je ke, siap. Mulut masing. Mitok boleh. Iblis pamitok boleh ya. Nabi Musa AS sesat di padang teh, sesat di padang pasir.
Nabi Musa AS minta 40 tahun barulah terlepas daripada sesak di padang pasir. Mulut tak masing. Dia 40 tahun baru lepas. Iblis minta tu Tuhan beri, minta tu Tuhan beri. Minta Tuhan beri bukan semestinya Tuhan kasih. Bukan semestinya Tuhan kasih. Ada kerana Tuhan kasih, ada kerana Tuhan nak permua ke dia. Ambil lah, munak ambil. Akhir dia pun berasa macam dia tu betul dah. Walau betul tak betul kita, Quran hadis yang tempat nilaian kita je. Kalau kita ikut Quran hadis, betul lah kita. Dia ikut Quran hadis, maka salahlah kita. Berlaku benda pelik, itu bukan karamah, itu dia panggil istidraj. Dia kita panggil permua. Biar dia berasa macam dia ya dah, kena-kena dia sesat. Contoh besok tunggu saya buatnya ayam daging, ayam kapung. Ayam kapung ni tuang dia malang tak buka api, tidur ayam kapung. Ayam daging buka api pas ke malam, makan siang malam ayam daging. Ayam daging ni kata tuang aku sayang dah kat aku, dah malam pun boleh makan kau. Ayam kapung tu gelak-gelemak belah malam boleh makan? Tak boleh makan. Makan ayam daging pun berasa tuang ni sayang ke dia, walau nak jual. Ni sama ni, tuang beri sampai masanya neraka. Itu panggil apa? Istidraj. Karamah berlaku pada orang yang sebenar-benar soleh, panduannya adalah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi allazi balagud darajatil ula bi uluwi miqdari. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.